بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Sebelum ni kata musannif rahimahullahu ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrallah wa ma wala wa 'aliman wa muta'allimah. Artinya dunia itu ditinggalkan akan dia dan dijauhkan akan dia dunia, ataupun bermula dunia itu sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Yang dinamakan dunia itu dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah. Kerana dunia itu di sisi Allah ibaratnya seperti bangkai. Dunia itu di sisi Allah diibaratkan seperti bangkai yang tidak ada nilai, walaupun setimbang sayap nyamuk. Dunia itu kalau nak dinilaikan di sisi Allah, setimbang sayap nyamuk pun tak ada. Berapa harga sepasang sayap nyamuk? Ada tengok kat Shopee tu mana ke? Kat affiliate TikTok ke? Berapa harga sayap nyamuk? Tak ada nilai sayap nyamuk. Dunia lebih hina daripada tu lagi maksudnya. Dunia lebih hina lagi daripada sayap nyamuk. Tak ada nilai sisi Allah. Yang dimaksudkan dunia apa? Sesuatu perkara yang tidak ada berhubung kait dengan ibadah, sesuatu perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, ataupun sesuatu perkara yang tidak memberi manfaat selepas kita mati. Selepas mati kita tak dapat ambil apa-apa faedah daripada benda tu. Itu yang dinamakan dengan dunia, ataupun dunia ni yang sesuatu yang diingin oleh nafsu, sesuatu yang sangat-sangat diingini oleh hawa nafsu. Kalau makan untuk kenyang itu bukan dunia, tapi kalau nak bersedap-sedap dengan makan tu namanya dunia. Kalau nak pakai menutup aurat, sekadar pakaian menutup aurat, itu namanya ibadah. Tapi kalau nak bermegah-megah, bermewah-mewah dengan pakaian, itu namanya dunia. Kalau tempat tinggal sekadar nak menjauhkan diri anak bini kita daripada panas, hujan, mudarat, tempat perlindungan yang boleh menutup aurat, melindungi aurat anak bini kita, itu namanya ibadah. Tapi kalau nak bermegah-megah, bermewah-mewah tempat kediaman, itu namanya dunia. Boleh faham tak tu dunia? Makna sesuatu yang lebih daripada qadar hajat untuk ibadat. Sesuatu yang lebih daripada qadar untuk buat ibadat. Makan kalau nak ikutkan untuk kita nak mendatangkan tenaga pada hukum asbabnya, makan nak datangkan kesihatan, tenaga, tak perlu mewah dalam makanan. Tapi bila keinginan nafsu itu nak makan tapi nak mewah, makan nak mewah, makan nak lazat, makan nak sedap, makan nak yang hebat-hebat lah maksudnya. Itu dah masuk dalam nafsu. Itu namanya dunia. Harta yang kita miliki tapi kita gunakan untuk amal ibadat, untuk bayar hutang kita, bagi nafkah contohnya anak bini kita, kemudian bayar hutang-hutang kita. Tapi kalau lebih daripada qadar tu, nak berseronok-seronok, atau nak bersenang-senang dengan harta kekayaan, itu dunia. Itu maksud dunia. Jadi benda-benda yang namakan dunia tadi di sisi Allah ibaratnya seperti bangkai. Ataupun di tempat lain dikatakan dunia itu adalah musuh Allah. Dunia itu musuh Allah. Musuh Allah. Tiba-tiba kita hamba ni, kita manusia biasa ni, kita menjadikan dunia itu kekasih kita. Kita jadikan dunia itu kekasih kita. Kita simpan dalam hati. Macam mana kalau ibarat orang bercinta macam orang bercinta. Pernah cinta tak? Tak pernah? Tak nak cinta? Pernah cinta kan?
Ingat sama-sama. Buka pinggan, buka piuk, nampak muka dia. Buka peti sejuk, nampak muka dia. Mana-mana ada muka dia tu. Cinta kita tu lah. Dunia macam tu lah. Nak tidur terfikir tentang dia, celik mata mikir tentang dia, bawa kereta mikir tentang dia. Kalau bersembang pun sembang pasal dia. Dalam hati duduk simpan hati. Itu namanya cintakan dunia. Cintakan dunia, sedangkan dunia itu musuh Allah. Macam mana kita nak mendapat kasih Allah apabila musuh Allah kita jadikan kekasih kita? Macam mana kita nak mendapat kasih Allah dalam keadaan musuh Allah tadi yang dinamakan dengan dunia tadi kita jadikan kekasih kita? Kita mencintai musuh Allah maksudnya. Kita mencintai musuh Allah. Dalam hati kita sentiasa ada musuh Allah. Bukan dalam hati kita ada Allah. Dalam hati kita sentiasa ada musuh Allah. Akal kita sentiasa memikirkan macam mana nak mendapatkan musuh Allah ni. Tubuh badan kita sibuk berbimbang, berusaha mendapatkan musuh-musuh Allah tadi. Mulut kita kalau bersembang pun cerita tentang musuh Allah tadi. Bagaimana kita nak mendapat kasih Allah? Kalau nak dapat kasih Allah, sepatutnya akal fikiran kita memikirkan bagaimana nak dekat dengan Allah, macam mana nak mengabdikan diri kepada Allah, macam mana nak mengenal Allah, macam mana nak beribadat dengan betul supaya Allah sayang kita, Allah redha kita, Allah terima amal ibadah kita. Itu baru ada jalan nak mendapatkan kasih Allah. Maknanya Allah tu sentiasa di dalam fikiran kita, dalam hati kita, dan kita, tubuh badan kita ni bersibuk berbimbang membuat sesuatu ibadah yang diperintah oleh Allah. Ini baru insya-Allah ada jalan untuk mendapat ataupun meraih cinta Allah. Ni tidak dalam hati kita duk fikir tentang dunia. Mana hati dalam mikir tentang musuh Tuhan tadi. Akal kita pun duk selalu mikir risau bilalah nak dapat musuh-musuh Tuhan ni. Boleh faham tak? Tadi kita fikir macam mana nak hebat macam orang tu, macam mana nak kaya macam orang tu, macam mana nak masyhur macam orang tu, macam mana nak pergi berjalan untuk mana tempat-tempat macam tu macam orang lain tu. Tu benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, itu yang dinamakan dengan dunia. Ini yang ada dalam hati kita, dalam fikiran kita, dan tubuh badan kita pun bersibuk mencari benda-benda tadi. Bukankah bermaksud dalam erti kata lain kita sedang bersibuk memikirkan dalam hati dan perasaan kita dan tubuh kita bersibuk mencari musuh-musuh Allah tadi, nak mendapatkan musuh-musuh Allah tadi? Jadi jauhlah, maksudnya payahlah nak dapat kasih Allah kalau musuh-musuh Allah tadi kita jadikan kekasih kita. Itu maksud dia. Sebab itu dalam Islam, dalam agama kita ni diajarkan supaya kita ni bersifat dengan zuhud. Macam mana kita nak elakkan diri kita ataupun nak selamatkan diri kita daripada cinta kepada dunia tadi. Jalan penyelesaiannya macam mana? Sebab kalau selagi kita tak boleh buang yang nama cintakan dunia dalam hati, dalam fikiran kita ni, selagi itu kita tidak boleh beribadat dengan sempurna. Boleh beribadat tapi tak boleh sempurna kerana diganggu oleh dunia tadi tu. Diganggu oleh dunia. Tengok, sampai kita nak belajar agama pun tak ada masa. Sampai kita nak belajar ilmu yang Allah wajibkan belajar pun habis waktu digunakan untuk mencari dunia tadi. Tu. Jadi macam mana caranya? Kena zuhud. Kenalah mengambil sifat zuhud. Zuhud tu maksud apa? Tidak ingin kepada benda yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Kalau dia cari rezeki cukup sekadar ni, pada adatnya cukup sekadar ni dah boleh dah jalankan tanggungjawab. Kemudian adalah simpan sikit-sikit lebih kurang, cukuplah. Dia tak nak cari melampau-lampau sampai habis masanya digunakan untuk mencari sesuatu yang lebih daripada qadar hajat untuk ibadat. Jadi kena bersifat zuhud, bencikan dunia. Maknanya jangan ingin dalam hati, jangan ada keinginan tentang benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Itu ubat dia. Itu ubat dia. Baru apabila seseorang itu ada sifat zuhud dalam hati dia, baru insya-Allah dia akan ada banyak masa untuk ibadat. Dia akan ada banyak masa untuk nak mendekatkan diri kepada Allah, nak menunaikan tanggungjawab, ada masa nak solat, ada masa nak pergi belajar fardu ain supaya amal ibadatnya jadi betul. Baru dia ada masa.
Kalau tak, habis masa kita digunakan untuk berusaha mencari yang namanya dunia tadi. Tu. Jadi ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia dunia tadi perhumaan bagi akhirat. Tapi dunia ni juga tempat yang Allah jadikan untuk bercucuk tanam. Bercucuk tanam dengan maksud beribadah, yang mana nanti di hari kiamat selagi mengetam engkau pada hari akhirat, maknanya nanti hari akhirat baru kutip hasil dia. Sekarang ni tak kutip lagi. Sini tempat bercucuk tanam, nak mengutip hasilnya selepas mati. Ni yang apa yang tuan-tuan perempuan, yang sahabat-sahabat rahimakumullah sedang lakukan ini. Seandainya niat kita betul, niat kita ikhlas, maka ini dinamakan ibadah. Maknanya sekalian sedang bercucuk tanam ni. Sedang bercucuk tanam, sedang bercucuk tanam. Mana nanti selepas daripada mati di hari kiamat besok, kalian akan mendapat keuntungannya, buahnya. Lagi akan mengetam, lagi akan mengutip perhasilannya daripada apa yang kalian dah tanam di dunia ni. Sembahyang, mengaji, berzikir, bersolawat, bersedekah, itu tanam-tanaman dia dah. Menuntut ilmu fardu ain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat amalan yang wajib, sembahyang fardu, sembahyang sunat, macam-macam yang Allah suruh. Meninggalkan benda haram, itu juga ibadat. Meninggalkan benda-benda haram itu juga ibadah. Mana bercucuk tanam. Nanti bila nak kutip hasilnya selepas mati. Tapi kena pandai cara bercucuk tanam tadi supaya ada hasilnya. Kerana ada orang yang bercucuk tanam tapi tak berhasil. Kerana dia tak ada ilmu nak bercucuk tanam. Dia tengok orang beli kebun, dia beli kebun. Tengok orang tanam durian, dia tanam durian, tapi dia tak ada ilmu. Orang lain dapat untung berjuta-juta, malah dia menanggung kerugian pula dah. Sebab apa? Tidak ada ilmu nak bercucuk tanam. Maksudnya nak beribadat ni tadi pun kena ada ilmu. Kalau kita beribadat membabi buta, kalau kita beribadat membabi buta, ikut nafsu, main rasa-rasa, sesungguhnya nanti kita akan menyesal kerana amalan yang kita buat dalam keadaan membabi buta tanpa panduan dan pedoman ilmu pengetahuan tadi akan menyebabkan amalan kita itu rosak, salah tanpa kita sedar, dan ianya akan ditolak oleh Allah. Habis. Hari-hari semayang menanggung hadah besar. Hari-hari menanggung hadah besar dalam semayang. Hari-hari. Setiap kali solat, setiap kali itulah dibawa hadah besar dalam solat dia. Sebab apa? Mandi wajib salah. Itu contoh. Tapi tuan empunya diri berasa macam dah solat, padahal dia membuat benda yang membatalkan sembahyang. Tu tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Mana boleh solat dalam keadaan berhadah besar? Tu mandi wajib tak betul, ataupun yang perempuan tak tahu bab haid, nifas, istihadah tak tahu, main semayang aja, asalkan tengok tak ada darah aja semayang. Tengok ada darah berhenti semayang. Berapa ramai orang perempuan, remaja-remaja yang tak tahu perihal haid, nifas, istihadah ni. Siapa yang nak dipersalahkan? Pertama-tama sekali, kalau dah berkahwin, yang dipersalahkan suami dia. Kerana suami dia yang wajib mengajar dia tentang bab haid, istihadah ni, nifas ni. Kalau dia belum berkahwin lagi, yang dipersalahkan sepatutnya bapa dia. Sebab bapa wajib mengajar anak-anak dia. Jadi belajar bab haid, nifas, istihadah, kerana benda tu bersangkut paut dengan sembahyang. Kalau tak nanti sembahyang dalam haid sembahyang. Dia tengok tak ada darah, dia ingatkan dah bukan haid dah, dia pun mandi, padahal dalam haid lagi dia pun sembahyang. Sembahyang dalam hadah besar. Lepas tu cara mandi pula salah. Dalam solat tu banyak kesalahan yang dibuat tanpa dia sedar. Itu maksudnya kata ulama, barang siapa yang beribadat tanpa ilmu, ibadatnya tidak akan diterima oleh Allah. Tu di antara sebab-sebab dia. Tu di antara sebab-sebab dia. Habis. Selagi mengetap engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik, kalau betul cara tanamnya, kalau betul cara perlaksanaannya, kalau betul cara buatnya, dia akan dapat pahala lah. Kalau salah caranya, takkan dapat keuntungan. Dan adalah ia dunia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang.
Dunia ni sekejap. Dunia ni sekejap je. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sekejap je dunia ni. Dalam tempoh yang seketika ni, inilah tempat dan ataupun peluang mencari bekalan akhirat sebanyak-banyak mungkin. Ni dah sekejap ni, dalam masa 60 tahun ni, dalam masa 63 tahun ni, dalam masa 70 tahun ni pun, kalau ada umur sampai 70, tak tahulah. Sekarang ni orang mati muda-muda banyak, mati terkejut. Mati terkejut tu yang lebih menakutkan kita, tak sempat buat persiapan. Mati terkejut. Tapi kata ulama, mati terkejut ni satu rahmat, satu nikmat, satu perkara yang menyeronokkan bagi orang yang dah ada persiapan. Bagi orang yang dah ada persiapan, akidahnya mantap, akidahnya betul, akidahnya betul, akidahnya benar, hatinya bersih dari sebarang jenis penyakit yang Allah benci, hasad, dengki, ujub, riak, takabur, cinta dunia dan sebagainya, semua tak ada dalam hati dia. Kalau ada, cepat-cepat dibersihkan, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Dia sentiasa mengawal dan menjaga hati dia daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Kemudian dia pandai menjaga pantang larang, dia jauhkan pantang larang yang menyebabkan amalannya rosak, dihapuskan, dibinasakan oleh Allah. Dia pandai. Dia tak membuat sesuatu perkara yang menjadikan sebab pahala amalnya ditolak, dibatalkan pahalanya oleh Allah. Dia pandai, dia ada ilmu apa yang tak boleh buat. Kalau aku buat, habis pahala aku semua. Kalau aku buat, habis segala kebajikan aku. Kalau aku buat, Allah Ta'ala tak terima amal. Dia pandai sebab dia belajar, dia ada ilmu. Kemudian yang wajib dibuat dengan betul, mengikut syarat dan rukun. Selain daripada itu, dia melakukan amalan yang sunat dengan penuh keikhlasan. Orang yang jenis macam ni, kalau datang kematian secara terkejut kepada diri dia, ini suatu rahmat yang sangat besar bagi diri dia. Serta merta dia akan mendapat nikmat kesenangan daripada Allah. Akan tetapi mati secara mengejut ni sesuatu perkara yang sangat mencelakakan bagi kita yang tak ada persiapan. Bagi kita yang tak ada persiapan ni, mati terkejut tu satu kecelakaan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Mati terkejut tu nisbah kita yang tak ada amal soleh ni, hati kotor ni, yang hati kotor ni, yang amal campur-campur ni, yang baik pun buat, yang jahat pun buat, pantang larang pun langgar. Jenis kita ni kalau mati terkejut, wal'iyadzabillah min dzalik, ini suatu bala yang sangat besar bagi diri kita. Na'udzubillah. Mati dalam keadaan amalannya rosak, mati dalam keadaan ibadatnya tak diterima oleh Allah, mati dalam keadaan hatinya membawa hati yang cintakan dunia. Na'udzubillah. Kalau orang soleh mati terkejut ni suatu rahmat besar. Dia akan merasai nikmat, kesenangan, kebahagiaan yang selama-lamanya. Mati terkejut, mati kemalangan tu mati terkejut dah. Kemalangan tu mati terkejut dah. Siapa sangka tengah-tengah highway tu Allah ambil nyawa. Betul? Siapa sangka. Ingat pergi pasar, sampai pasar, balik buat lauk, tak sempat bawa balik lauk. Ingat keluar beli sarapan, sempat bawa balik sarapan, tak sempat bawa balik sarapan. Sepah tengah jalan. Siapa sangka benda macam tu? Itu nama mati terkejut. Na'udzubillah. Perjalanan yang sangat panjang. Kenapa dikatakan perjalanan akhirat ni perjalanan yang sangat panjang? Kerana akhirat itu tidak berkesudahan. Akhirat tu masanya sangat panjang. Allah tidak kehendak membinasakan yang namanya alam akhirat tu. Walaupun maksudnya bukan bermaksud akhirat itu bersifat kekal seperti Allah tidak menerima binasa, bukan. Allah tidak kehendak membinasakan yang namanya akhirat. Kalau yang senang-senang berterus-terusan selama-lamanya, takkan jumpa yang nama kesusahan. Kalau yang sakit, yang azab, yang pedih, selama-lamanya lah duduk dalam kesakitan azab yang dahsyat itu, tidak berhenti-henti selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Neraka tu sangat dahsyat. Neraka tu api. Neraka tu api yang sangat dahsyat kepanasannya.
Sepanas-panas api di atas dunia ni kalikan dengan 69 kali, kalikan dengan 70 kali ganda api yang sangat dahsyat panasnya di dunia. Kita tengok tu, kalau kilat tu dia punya pancaran dia berapa voltan tu. Tengok orang putih semua dikira. Kerana situ dia dapat baca berapa kekuatan pancaran kilat tu. Api kilat tu berapa juta ke apa, tak tahulah, tak tahu nak panggil volt ke apa menatang, kalikan dengan 70 kali. Itulah dia kepanasan api neraka yang nak membakar tubuh kita ni. Na'udzubillah min zalik. Selama-lamanya duduk dalam azab yang macam tu. Kalau amalan kita salah, kalau akidah kita salah, kalau hati kita kotor, itulah balasan yang pasti kita akan terima. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Tak ada seorang pun yang sanggup nak menanggungnya. Hendaklah kita takut dengan azab Allah. Hendaklah kita takut dengan azab Allah, sebab yang nama neraka tu api yang sangat dahsyat. Api seapi-apinya dalam tu. Makanan pun api, minuman pun api, tempat duduk pun api, api seapi-apinya. Na'udzubillah. Kita dengan tubuh yang macam ni, Allah, mana mungkin dapat menanggung azab siksaan neraka Allah? Mustahil. Kena minyak panas pun melompat dah, kena exhaust panas pun berpindah kulit dah. Jatuh kat jalan, tinggallah kulit kita separuh. Adakah azab neraka yang macam tu punya dahsyat kita boleh tahan? Kita mampu? Mustahil. Allah bagi kita sakit gigi pun tak boleh buat kerja dah sehari. Sakit gigi pun bukan berapi gigi kita. Bukan menyala-nyala dalam mulut kita. Tak ada menyala-nyala pun sakit gigi je. Bukan menyala-nyala tu ada bara. Buat pun ni sakit gigi. Doktor tengok, ada bara patut lah. Mana ada sakit gigi je. Menonggeng dah. Tak boleh buat kerja dah. Nampak tak? Sakit kepala, migrain, bukan ada api dalam kepala otak kita tak? Bukan ada api. Orang kena migrain dalam kepala dia ada api sedang menyala bara. Dah, mana ada? Sakit macam tu je, bukan api je. Neraka tu cuba kita fikir, itu hikmah Allah menjadikan kesakitan atas dunia ni supaya kita merenung-renung, ya Allah, kalau macam ni pun aku tak tahan, ya Allah. Kalau sakit macam ni pun aku tak tahan, macam mana neraka besok? Kalau sakit gigi yang macam ni pun aku tak tahan, macam mana besok di hari kiamat yang azabnya nanti kita kena gunting lidah kita sendiri dengan gunting api neraka tu. Jelai-jelai potong, jelai-jelai potong, jelai-jelai potong, jelai-jelai potong. Tak berkesudahan, macam itulah. Ada yang memecahkan kepalanya sendiri duk hantuk kepala, pecah lagi, hantuk lagi, pecahkan lagi, jadi kepala balik, pecahkan balik. Itu penyesalan di dalam neraka. Menyesal kan atas dunia ni, kalau orang menyesal ditepuk kepala, kadang-kadang ada hantuk kepala kat dinding tu, menyesalnya aku dah hantuk kepala kat dinding. Habis-habis pun bengkak je benjol dia, tak ada sampai berkecai. Tapi dalam neraka ni berkecai kepala, dihantukkan kepalanya kena penyesalan, gagal atas dunia dulu. Na'udzubillah min zalik. Adakah kita nak jadi, nak masuk dalam golongan yang macam tu? Adakah kita nak anak bini kita jadi macam tu? Wal a'yadzabillah min dzalik. Jadi sebab itu pesan ulama, kena selalu ingatkan azab Allah, kena selalu ingatkan kematian, supaya hati kita sentiasa dekat dengan akhirat, dengan dekat dengan ibadat, supaya hati kita tidak berapa nak cintakan dunia itu. Paling tidak dapat kurangkan pun tak apalah. Kalau tak boleh buang langsung, dapat kurangkan sehingga kita ada masa untuk menjalankan tanggungjawab terhadap Allah. Waktu sembahyang, waktu Allah suruh belajar agama, fadu'ain, kita ada masa belajar. Dengan belajar ni lah nanti amalan yang lain tu Allah akan terima. Sehalus-halus, sekecil-kecil, seringan-ringan apa pun amal yang kita buat, Allah akan terima apabila kita ada ilmu. Tapi kalau kita tidak ada ilmu, buatlah sebesar-besar apa pun amal, Allah takkan terima, apatah lagi yang kecil. Itu penting ilmu. Bukan perlu mengaji 4 jam sehari dah. Satu hari fiqh 1 jam, besok tauhid 1 jam, lusa tasawuf 1 jam, ujung minggu tajwid 1 jam, beres dah. Ulang-ulang lah.
Di lama kelamaan semayang kita jadi betul. Hati kita makin bertambah bersih, contohnya akidah kita semakin mantap, semakin faham dah. Bacaan Quran kita, bacaan solat kita semakin betul dan solat kita diterima oleh Allah. Itu je lah, buat rutin macam tu lah. 1 jam belajar satu hari, lepas tu yang lain tu buatlah apa pun maknanya nak cari dunia tadi tu. Buatlah. Tak ada masalah, sebab dia mencari dunia tadi tidak melanggar sempadan. Dia tak langgar sempadan. Yang masalahnya sekarang ni cari dunia dan melanggar sempadan. Ini yang tidak mau. Ini yang kita kena elakkan. Semua kena elakkan. Jangan cari dunia sampai langgar sempadan tadi, sampai tak semayang. Dunia punya pasal sampai tak semayang. Dunia punya pasal sampai ketepikan majlis ilmu. Kalau ilmu yang sunat tak apa. Ni ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib kita tak ada masa, kita ketepikan. Nak kenal Allah ni nantilah ibaratnya. Akidah punya pasal ni, akidah ni nantilah, tak penting. Duit penting. Nak betulkan semayang, mari kita belajar ilmu tentang semayang, supaya semayang kita jadi baik, jadi betul. Nanti lah. Duit dulu, kaya dulu, mewah dulu, senang dulu. Na'udzubillah. Ini kata langgar sempadan. Ini yang Allah benci. Cara cari dunia yang macam ni yang Allah benci. Jadi jangan jadi macam tu. Adjust masa kita balik. Sabar. Ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat selepas mati tu. Ada kekayaan, pangkat, jawatan, kesenangan, kemasyhuran yang lebih dahsyat Allah persiapkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah ni selepas dia mati. Ada yang risau. Lebih daripada apa yang dimiliki oleh raja-raja dunia lagi Allah akan bagi selepas mati besok. Sabarlah. Berpada-pada maksudnya dalam mencari dunia. Jangan kita heret diri kita kepada azab neraka Allah, dan jangan kita heret sekali anak bini kita. Ini kita heret sekali anak bini kita. Bukan kita saja nak masuk neraka, kita heret sekali anak bini kita. Suami tak sembahyang, ajar isteri supaya sembahyang, ajar anak-anak supaya tak sembahyang. Bila pula saya ajak, dah tu dia tak sembahyang kau diam. Suami isteri tak solat kita diam, anak-anak tak solat kita diam. Tu nama mengajar mereka meninggalkan sembahyang. Kita ajar anak bini kita dedah aurat. Bila pula suruh dia dedah aurat? Kau tak suruh tapi kau diam. Dia dedah aurat kau diam. Tu makna kau mengajar, kita mengajar anak bini kita dedah aurat. Kita ajar anak bini kita bergaul bebas. Kita ajar anak bini kita supaya meninggalkan sembahyang, meninggalkan majlis ilmu. Makna kita mengheret diri kita dan bawa anak bini kita sekali terjun dalam api neraka Allah. Wal iyadza billah min dzalik. Kita suami yang macam mana? Sepatutnya kita selamatkan diri kita daripada azab Allah dan selamatkan anak bini kita daripada api neraka Allah. Ni dah kita heret diri kita, kita terjun bawa sekali anak bini kita. Na'udzubillah. Jadi sementara ada masa ni, gunakanlah. Gunakan masa, ejah masa kita. Waktu cari duit, waktu belajar jangan tinggal. Buat jadual masing-masing supaya kita dapat belajar ke mana-mana pun, tak dapat siang malam. Tu. Jangan kata tak boleh. Jangan kata aku tak boleh buat. Jangan, usaha dulu, bersungguh-sungguh, cuba dulu. InsyaAllah Allah akan beri pertolongan. Seberat apa pun, bila ditolong oleh Allah, dia akan jadi mudah, dia akan jadi ringan. Yang kata rasa berat tak boleh tu nafsu dan syaitan sebenarnya. Bukti mana tu? Ada orang yang lebih kaya daripada kita, dia ada masa belajar agama. Kalau kita kata saya ni sibuk lah, meniaga lah, saya tak boleh mengaji lah, saya tak boleh belajar fardu ain lah. Tu ada yang lebih besar perniagaannya, ada masa dia belajar agama. Kenapa kita tak boleh? Sedangkan harta milik kita tak sehebat dia. Kita nak kata saya ni tak boleh belajar, tak boleh semayang sebab saya ni sangat-sangat fakir, miskin. Saya ni miskin, tak ada duit, tak ada apa semua. Sebab tu saya tak ada masa nak belajar. Ada orang jauh lebih fakir, miskin daripada kita lagi. Kenapa mereka ada masa peluang untuk belajar? Itu sebenarnya tadi alasan nafsu kita. Yang kata tak ada masa lah, tak boleh lah, itu nafsu je. Kita kena tipu. Ditipu, dipermain-mainkan oleh nafsu.
Buktinya mana? Buktinya kita banyak masa duduk dalam membuat benda-benda yang tak penting. Lepak-lepak dengan anak bini. Ada masa? Lepak-lepak dengan anak bini, keluar pergi makan tiap malam. Ada masa? Bawa anak bini lepak tepi pantai, pergi tempat-tempat hiburan. Ada masa? Lepak shopping komplek. Ada masa? Pergi tengok wayang. Ada masa? Kenapa tak ada? Tiba-tiba dalam bab belajar agama tak ada masa. Tak ada masa. Tak ada masa. Tu yang bawa anak bini kita pergi berseronok-seronok tu. Sanggup pergi berjalan nak pergi makan jauh-jauh tu. Nak pergi makan habis 5-6 jam nak pergi makan yang jadi berak akhirnya. Ada masa? Kenapa kita tak ada masa nak bawa anak bini kita belajar agama? 1 jam je dekat masjid, 1 jam je dekat surau. Malas sekarang ni secara online pun boleh mengaji. Nampak tak ada? Ini peringatan untuk diri kita masing-masing. Diri saya khususnya dan anak bini saya khususnya, dan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah. Mudah-mudahan maknanya kita tidak terus hanyut leka dengan dunia. Allah tahu kita nak senang, Allah tahu kita nak seronok, Dia jadikan kita. Sebab tu Allah tak melarang mencari harta, asalkan jangan melampau batas. Allah tak larang nak seronok atas dunia tu, tapi janganlah melampau sampai kau lupakan yang memberi keseronokan tu. Nak cari harta, carilah, tapi jangan sampai kau lupa yang memberi harta tu siapa. Perjalanan yang sangat panjang, tak berkesudahan. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi 2 hari, ada bawa bekal tak? Bawa bekal, duit, pakaian lebih kurang tak? Sebab kita tahu kalau tak ada bekal nanti kan susah kat sana. Jadi bawa juga bekal. Padahal 2 hari je, nanti kan balik-balik sini pun penuh bonet dah dengan baju apa benda takut susah lah, macam-macam kita bawa. Akhirnya pakai baju 2 helai je. Kita bawa 2 almari kita bawa dan kereta kita. 2 almari pakaian kita, takut nanti susah kat tempat kita nak pergi tu. Rupanya sampai situ pakai 2 helai je. Nampak tak? Pun bawa bekal. Ini kan perjalanan yang bukan 2 hari, perjalanan yang tak sudah dan takkan balik dah sampai bila-bila. Adakah tak perlu bekal? Adakah tak perlu bekal? Cuba kita fikir sebagai orang yang waras, sebagai orang yang waras yang diberi akal fikiran oleh Allah. Cuba fikir, adakah perjalanan yang tempat yang kita nak pergi, yang kita takkan balik dah sampai bila-bila ni, perjalanan yang bukan jutaan tahun, bahkan tak boleh nak disukat waktunya, adakah tak perlu bekal? Tentulah kena banyak bekalan supaya senang nanti di dalam permusafiran kita, iaitu perjalanan ke negeri yang kekal, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan menuntut bekal oleh kamu. Mana Allah perintah hendaklah kamu cari bekal. Cari bekal akhirat ni hukumnya wajib. Mencari bekalan akhirat, mencari bekalan mati hukumnya wajib. Wajib cari bekalan mati, iaitu ibadat. Wajib, bukan sunat, bukan harus. Cari pun tak apa, tak nak cari pun tak apa, bukan. Allah tuntut, Allah paksa atas diri kita, mesti kena cari bekalan. Sebab akhirat tu susah, nak cari bekalan. Kalau tak ada bekalan, nanti kita akan bertemu dengan susah yang tak sudah, azab yang sangat sakit, azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat, kebuluran yang sangat dahsyat, kehausan yang sangat dahsyat, kepanasan yang sangat dahsyat kalau tak ada bekal. Sebab tu Allah suruh cari bekal. Wa tazawwadu, Allah Ta'ala kata, dan menuntut bekal oleh kamu, makna hendaklah kamu mencari bekal, kata Allah Ta'ala. Maka bahawasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah Ta'ala. Junjung, apa maksud junjung perintah Allah? Patuh. Patuh. Allah suruh solat, Allah suruh cari rezeki yang halal, cari yang halal. Allah suruh belajar agama, Nabi kata talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dia pun belajar. Allah suruh
tunaikan tanggungjawab sebagai suami, bagi nafkah, tempat tinggal selayaknya, pakaian yang selayaknya, makan minum yang selayaknya, belanja yang selayaknya, dan ilmu yang wajib kepada anak bini dia tunaikan. Itu nama taat. Apa tu? Allah perintah isteri taat kepada suaminya, walau bagaimana keadaan suaminya sekalipun, mesti dia taat patuh kepada suami, selagi suruhan dan ajakan dan suami tadi ataupun larangan suami tadi tidak melanggar syariat. Dia kena, itulah namanya bekalan dia. Bila isteri taat kepada suami, itulah bekal akhirat dia, bekalan akhirat dia lah. Suami dia panggil, berlari datang, sekali dia panggil, melompat dia, dia baling handphone dalam tong sampah, yang syuk baling handphone dalam pergi melompat kat lelaki dia. Itu baru bini namanya. Ni panggil 24 kali. 24 kali dia buat dia. Apa? yang yang oi. Apa dia? Yang oi. Mainlah sini. Jap. Tu. Itulah tu. Jangan macam tu. Dia panggil baling handphone kita. Lompat lu atas pangku dia. Allah. Tu taat kepada suami dia. Tu bekalan akhirat dia lah tu, bukan saja tu, bekalan akhirat dia tu. Suami dia balik, siapkan gini, siapkan gitu, sambut dengan muka masam. Sambut dengan muka masam lah dah. Sambut dengan muka manis. Ibadat dia muka manis tu bekalan akhirat dia tu. Jangan main-main. Suami tadi kena maki dengan majikan kat tempat kerja, kena bodohkan, kena makikan, kena macam-macam lagi stres balik kerja. Mikir tadi kat pejabat ke kat mana ke kena maki dengan pemajikan. Besok nak kena datang lagi, nak ngadap muka dia lagi. Balik tengok muka manis, hilang segala penat, lelah, sakit hati kat pejabat tadi hilang, terubat dengan senyuman bidadari di rumah tu. Inilah balik bertambah lagi masalah, lagi dahsyat lagi daripada kat pejabat tadi. Senyum tu ibadat. Orang perempuan boleh tak nak masam muka dengan bini dia, dengan laki dia? Boleh, waktu laki tak ada. Waktu laki tak ada boleh. Waktu laki ada jangan masam muka. Ni boleh, maknanya orang perempuan, isteri boleh tak nak masam muka? Boleh. Waktu suami tak ada depan kita. Bila suami keluar je, masam lah semasam-masamnya muka kita tu. Tengok cermin tu, masam muka kita, muncung panjang-panjang ni. Tarik lagi, tak cukup panjang ni, tarik lagi tu depan cermin. Boleh. Tak dinamakan derha. Tapi kalau depan laki dia, dia masam muka, jatuh orang perempuan ni masam muka jatuh derhaka dah. Belum maki lagi, ada bini siap ludah laki lagi. Berlaku tuan-tuan. Bini dia ludah muka laki dia. Bila mengamuknya dia ludah laki dia. Na'udzubillah. Tak tahu itu derhaka tahap berapa, tak tahu dah. Punya dahsyat, punya berani dia. Jadi boleh, kecuali bila waktu dia uzur. Tu orang perempuan. Itu orang lelaki pun kena tahu. Ni masa muka dia dah ke? Masa muka dia dah ke? Orang lelaki mengaji kita baca kitab Muhimmah tu, dalam beg tu ada. Kau beli sekarang. Dalam beg kuning tu ada kitab Muhimmah. Beli sekarang. Lepas tu kita ngaji. Kitab Muhimmah. Kecuali waktu orang perempuan tu uzur. Syarak mengharuskan dia masam muka waktu hari dia uzur. Kerana keuzuran orang perempuan ni, haid ni, dia ada memberi kesan kepada urat saraf dia. Jadi orang lelaki kena tahu nampak tu suruh ngaji. Kalau dia masam muka waktu tu dia tak jatuh derhaka. 6, 7 hari, 8 hari tu dia masam muka je, bad mood aja, dah memang musim dia dah sampai. Musim dia dah sampai. Jadi tak apa.
Tapi bila dia dah suci, kembali suci, dia masam muka, jatuh neraka. Tapi kalau waktu dia haid, kena yang 15 hari, haid banyak-banyak haid berbaik 30 hari ustaz, maun tu lelaki pun kena tipu dengan bini dia. Awak minta maaf uzur hari ni hari yang ke-28 dah, 2 hari lagi lah. Tu lelaki, oh iya ke? Okey beres. Selang 2 hari yang minta maaf lah, uzur tak tahulah darah ni tak berhenti-henti. Haid. Oh iya ke? Baiklah, kena tipu lagi. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malamnya tu paling lama dah tu. Mana ada haid sampai 16 hari, tak ada. Haid ni 15 hari dah, laki tak tahu, kena tipu dengan bini dia. Kalau 15 hari, 15 hari masa muka dia, nasib lah kita, dah rezeki kita. Kemudian jadi orang perempuan segala taat dia, khidmat dia dalam rumah tangga ikhlas kerana Allah. Ingat, orang perempuan khidmat kerana Allah, jangan khidmat kerana suami. Khidmat kerana Allah, baru kita tak kecewa. Jangan kita harapkan kebaikan kita dibalas dengan kebaikan oleh manusia. Suami pun macam tu. Kita buat baik, tunaikan tanggungjawab, cari nafkah kerana Allah, bukan kerana isteri. Tapi kita salah meletakkan niat kita. Kita berusaha mencari rezeki, mencari nafkah, bagi begini, bagi begitu, kerana nak mendapatkan balasan baik daripada anak bini dia. Salah. Walaupun dia anak bini kita, dia tetap makhluk Allah. Walaupun dia suami kita, tetap dia makhluk Allah. Khidmat sebagai suami ataupun isteri tadi, itu ibadat. Boleh tak ibadat kerana makhluk? Tak boleh. Jadi betulkan niat kita, insya-Allah. Kalau kebaikan yang kita buat, sama ada suami ataupun isteri, bila dia buat baik, dijalankan tanggungjawabnya, tiba-tiba kebaikan dia itu tidak dibalas dengan kebaikan, dia takkan kecewa sebab dia yakin setiap kebaikan dia ada balasan daripada Allah yang menanti dia. Tapi bila kita harapkan kebaikan kita dibalas baik oleh orang, ini yang kita selalu kecewa ni. Sikit kecewa, sebab orang tak balas kebaikan kita dengan kebaik. Maknanya kita nakkan balasan daripada manusia, itu salah kita. Kita tidak ikhlas dalam ibadat. Betulkan balik niat kita tu. Betulkan balik niat kita. Orang lain tak hargai kebaikan kita, itu salah dia, itu dia dengan Allah. Tapi kita, bila kita buat ibadat kerana Allah, tetap kita dapat pahala yang banyak, walaupun kebaikan kita tidak dihargai oleh anak bini kita, walaupun kebaikan kita tidak dihargai oleh suami kita, tetap ada balasan baik daripada Allah. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Tidak binasa melainkan orang yang dilekakan dengan dunia. Mana-mana orang yang dilekakan oleh dunia, dia akan binasa. Orang yang tidak dilekakan, tidak dikhayalkan, tidak dihanyutkan oleh dunia tadi, maka mereka tidak akan selamat. Dan melupakan akan dia oleh segala kesedapannya daripada perjalanannya, seperti seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai, maka melihat ia buah-buahan di dalam hutan ini, maka bersungguh-sungguh ia memakan buah-buahan itu hingga ketinggalan ia daripada kaumnya, maka sesat ia dan menerkam akan dia oleh binatang yang buas. Jalan atas dunia ni ibaratnya kita ni ramai ni, kita buat rombongan pergi masuk dalam hutan. Nak pergi cari ikan lah, cari ikan apa tu yang mahal tu, apa nama je? Ikan apa tu? Ikan kelah. Bukan senang nak cari ikan tu. Kita masuk ramai-ramai ni, dalam nak pergi cari ikan kelah tu, tiba-tiba dalam hutan tadi, dalam perjalanan nak pergi cari ikan kelah tadi, ada pokok-pokok buah-buahan yang lazat-lazat dalam perjalanan kita tu. Kita punya galit lah duk makan buah-buahan tadi, makan. Orang lain, kawan-kawan kita makan juga buah-buahan, sambil-sambil jalan, sambil-sambil petik, sambil-sambil makan, sambil-sambil jalan. Kita duduk kat bawah pokok tu, ataupun duduk panjat pokok tu. Punya sedap lah buah tu, kita duduk makan sehingga ketinggalan daripada kawan-kawan kita.
Kawan-kawan kita berjalan juga, makan juga, tapi sambil dia orang berjalan. Kita tak duduk situ, duduk hadap betul-betul. Hingga kawan kita dah sampai destinasi, dah selamat, kita yang seronok tengah makan tadi tiba-tiba kena terkam dengan binatang buas. Itulah ibaratnya perjalanan atas dunia ni. Orang lain cari dunia juga, orang lain bekerja juga, orang lain cari harta juga, tapi mereka ingat, nampak tak tu? Mereka ingat ada sempadan. Sebab tu waktu solat dia berhenti solat, waktu menuntut ilmu dia pergi cari ilmu, waktu besok dia pergi cari dunia lagi. Begitu. Itu ibaratnya tadi, yang berjalan sambil makan sambil berjalan. Kita ni dah, kita duduk galit tadi dengan dunia tadi, tak pedulikan semayang, tak pedulikan belajar agama. Tiba-tiba diterkam oleh kematian tu maksudnya. Tiba-tiba mati tu datang terkam kita, habislah kita. Orang lain selamat, kita tak selamat. Na'udzubillah min zalik. Dan ketahui olehmu wahai hamba Allah bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripada dunia, nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Bohong kalau kita kata saya ni ustaz, saya ni Tok Guru, walaupun Tok Guru nampak saya ni 24 jam bekerja, tiap hari bekerja, tiap minggu bekerja, sepanjang tahun bekerja, tak ke surau, tak ke masjid tu, dalam hati saya ingat akhirat ustaz, saya tak lupa. Bohong. Ataupun dia kata gini, saya ni dalam beribadat ni, mengaji, belajar, semayang ni, dalam hati saya tak ada tentang dunia ni, tak ada. Hati saya ni sunyi daripada dunia ni, tak ada, kosong. Dalam hati saya penuh dengan akhiratnya. Bohong. Bohong. Tu Nabi kata dalilnya mana? Orang yang merasakan dalam diri dia, orang yang merasakan dia tidak tertipu oleh dunia walau sikit pun, sebenarnya dia telah ditipu oleh syaitan. Tak banyak sikit mesti ada dalam hati kita ni cintakan dunia. Mesti adanya. Tak banyak sikit. Kita orang biasa ni, orang awam, mesti ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathalu sahibid dunya kal mashi fil ma'i hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qadamah. Hanya saja berbanding ataupun bandingan yang mempunyai dunia seperti yang berjalan pada air. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Kita duduk atas dunia, tiba-tiba kita nak kata dalam hati kita tak ada dunia. Tak ada dunia. Saya ni tak, walaupun nampak pagi petang siang malam duk buat kerja-kerja macam ni, tak ada masjid, saya dalam hati saya tak ada pasal dunia ni. Zohir je macam tu. Bohong. Tu nampak tu, barang siapa menyangka akan badan dia berlumur dengan dunia, luarannya berlumur dengan dunia tadi, tiba-tiba dia kata dalam hati saya tak ada dunia. Nampak zohir je saya ni sibuk dengan dunia. Zohir je nampak saya ni macam ahli dunia, tapi sebenarnya tak ada dunia tu dalam hati saya. Dalam hati saya ibadat, dalam hati saya akhirat. Bohong. Nabi kata bohong. Nabi kata, Nabi buat perumpamaan macam mana? Seperti berjalan di atas air. Kita berjalan atas air, tiba-tiba kita nak cakap kaki kita tak basah. Ya ke? Kita jalan atas air. Kita sedang berjalan atas air ni, tiba-tiba kita dakwa, kita kata kaki kita tak ada basah pun, tapak kaki saya tak ada kena air pun, tak basah pun, tapi jalan atas air. Mustahil, mesti kena air punya. Begitulah orang yang bersibuk pagi petang siang malam mengejar keduniaan, tiba-tiba mendakwa hatinya kosong daripada dunia. Bohong. Bohong. Sebenarnya dia dah ditipu. Jadi hati-hatilah kita. Hati-hatilah kita ni nak mati. Mati kita. Anak bini kita mati, suami kita mati, anak-anak kita mati. Cuba kita bayangkan, kalau suami, cuba bayangkan anak bini kita tu dihimpunkan himpunkan satu tempat, disiramkan dengan petrol, kemudian dibakar hidup-hidup. Itu kita bayang sebagai suami, kita bayangkan anak bini kita ni contohnya ditangkap, kemudian dihimpunkan depan mata kita, disiramkan petrol, diletakkan kayu api, dibakar hidup-hidup. Macam mana perasaan kita sebagai seorang suami? Sanggup ke tidak? Ataupun kita tepuk tangan? Mesti tak tak sanggup kita nak tengok anak bini kita dibakar hidup-hidup macam tu. Tak sanggup.
Tapi adakah kita sanggup anak bini kita dibakar di hari kiamat besok, yang apinya lebih dahsyat daripada api yang tadi tu? Adakah kita sanggup sebagai seorang suami? Adakah kita sanggup tengok anak bini kita besok dibakar oleh Allah sebab kesalahan kita, sebab kecuaian kita, sebab kelekaan kita? Fikir baik-baik. Fikir baik-baik. Kalau di dunia ni orang nak sentuh anak bini kita, nak buat khianat pada anak bini kita, nak colek anak bini kita, kita marah. Betul dah, betul. Maksudnya dia sayang kepada anak bini, tapi sayangnya di dunia sahaja. Tapi malangnya dia hanya sayang anak bininya di dunia saja. Dia bersungguh jaga keselamatan anak bini dia. Dia bersungguh jaga kemudaratan daripada jatuh pada anak bini dia. Tapi dia tak peduli kemudaratan yang jauh lebih dahsyat yang menanti anak bininya di hari kiamat. Sebab tu dia biarkan anak bini dia tak semayang, tak mengaji, tak tutup aurat, bergaul bebas dan macam-macam lagi. Dia diam, dia tak pedulikan. Dia tak ada nak mengajak, dia tak ada nak menyelamatkan, dia tak ada nak melindungkan anak bininya daripada kecelakaan mudarat akhirat. Itu ibaratnya, itu perumpamaannya kalau faham. Kalau faham. Tu. Kalau orang nak sentuh anak bini kita, nak buat khianat, kita marah. Betul. Itulah orang yang waras. Betul dah tu suami yang waras lah tu. Takkan dia kata aku nak colek-colek lah anak bini aku, bukan ada nilai pun. Ada yang macam tu. Itu tak tahu nak cakap macam mana lah kalau ada jenis lelaki macam tu. Biarlah, nak curi ke, nak rompak ke, nak bunuh ke, nak bakar hidup-hidup ke, nak kerat ke, nak jual organ dia orang ke, ambil lah. Aku tak ada masalah. Ada macam tu. Mana boleh, kita jaga. Tapi malangnya kita hanya nak jaga mereka ni di dunia saja. Kita takut mereka ni dizolimi, ataupun kita takut anak bini kita ni dibuat mudarat di dunia saja. Tapi kemudaratan anak bini kita yang menanti selepas mati tu kita tak fikirkan. Kita tak fikirkan keselamatan macam mana. Besok kalau bini aku mati dalam kubur, kena tanya pasal semayang, dia tak dapat jawab, kena azab dengan malaikat. Akidahnya entah ke mana, kena azab, hatinya kotor. Macam mana macam mana anak-anak aku besok kalau di hari kiamat Allah tanya tentang ibadat, semuanya gagal, tak dapat nak jawab, bukankah dia diazab oleh Allah besok? Pernah tak fikir benda macam tu? Wahai para suami, adakah kita fikir benda tu? Ataupun kita tak pernah nak fikir, kita hanya fikir tentang keselamatan dunia saja. Jangan macam tu. Jangan begitu, jangan demikian. Jadilah suami yang menyayangi anak bini kita dunia dan akhirat. Jaga dia baik-baik dunia dan akhirat. Pastikan keselamatan dia dunia dan akhirat. Jangan pastikan keselamatan dia di dunia sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah, mudah-mudahan ada manfaat yang Allah beri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diredai, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mengalir pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, kepada kedua ibu bapa mertua kita, anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi taufik kepada kita, memilih kita selalu duduk dalam majlis ilmu. Jadikan kita orang istiqamah belajar, bersungguh-sungguh, bersih hati, suci hati daripada sebarang sifat mazmumah, dan hiaskan hati dengan segala sifat mahmudah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita husnul khatimah, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati kita sebagai penuntut ilmu, mati kita diberi pangkat darjat syuhada. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan keturunan kita hingga kiamat anak-anak yang soleh yang bertakwa, berjaya dunia dan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah. Jumpa lagi lah salah silap, kekurangan, kelemahan, saya minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qutur unsa wa dzakar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah kawan-kawan yang ngaji secara online, pukul 1 kita ada kelas lagi. Pukul 1 kita ada kelas insyaAllah. Pukul 1 ada kelas. Sama ada kitab Misbahul Munir ataupun Muniyatul Musalli. Pukul 1 insyaAllah. Pukul 1. Alhamdulillah. Sini Pakcik. Ada
Masih tak. Jumpa lagi Pakcik. Ya. Sulaiman ada sini dah? Balik dah? Dah balik? sebulan lebih dah balik. Oh, cucu okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Pakcik. Pakcik. Jumpa lagi. Jazakumullahu khairan jazak. Jumpa lagi Kak. Okey, waktu turun enjin sampai dah. Waktu turun enjin, buka gearbox semua. Subhanallah. Baik. Sila. Yang sarapan, jemput sarapan. Yang belum sarapan, jemput sarapan. Ini kuliah dekat bengkel kereta Hijrah Makmur Tanjung Minyak Perdana. Staf sini satu dalam 6-7 orang kot. Mana pula kat 10 orang juga. Sama-sama welcome. Kat 10 orang juga. Jadi kawan-kawan yang nak beli kitab-kitab pengajian fardu ain yang saya bacakan setiap minggu, setiap hari ada dalam beg tu boleh tengok dalam beg tu lah. Kitab Penawar Bagi Hati, Minhajul Abidin, Aqidatun Najin, kitab Misbah, kitab Faridah. Tu kitab-kitab yang dalam tu kitab yang kita memang ada kelas kita yang secara berkala. Jadi kalau kawan-kawan nak ikut, nak follow boleh. Percuma saja, tak ada bayaran apa-apa. Cuma saya galakkan ada kitab lah supaya kita boleh buat rujukan. Kalau kita tertinggal, kita boleh buat rujukan kerana kawan kita Azman, sahabat kita Azman ada buat rakaman. Setiap kali kelas ada rakaman. Terima kasih Kak Iza. Kerana sahabat kita Azman dia ada buat rakaman setiap kelas kita, kelas duha, kelas zuhur, kelas lepas maghrib, kelas lepas isyak. Kalau ada kelas tambahan, kelas tengah malam, semua dia ada buat rakaman. Jadi kawan-kawan maknanya boleh cover balik kalau seandainya tertinggal kelas-kelas tadi disebabkan ada keuzuran. Maknanya kita boleh belajar juga. Boleh dengar balik rakaman tu dan boleh tengok kitab kita balik. InsyaAllah saya izinkan saya redha kawan-kawan mengaji belajar secara online begini. Saya halalkan ilmunya, insya-Allah. Apa yang baik tu ambillah, terimalah. Sebab ilmu ni bukan ilmu saya. Saya pun tak ada ilmu. Ini pinjaman sahaja. Jadi nak kongsi-kongsi dengan kawan-kawan supaya terbuka minda kawan-kawan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan kalian bila dah nampak jalan, kalian boleh berjalan sendiri. Tahu dah apa nak buat atas dunia ni. Tahu dah nak bawa keluarga macam mana. Itu tujuan saya, insya-Allah. Yang dah sama-sama kasih sahabat. Itu tujuan dia. Kitab-kitab yang kita baca tu semua kitab-kitab dasar-dasar asas-asas fardu ain. Jadi pakak-pakak ngaji, pakak-pakak belajar. Kawan-kawan kita yang tak nak belajar, doakan. Pasangan kita tak nak belajar, doakan. Jangan putus asa memberi nasihat dan ingatan. Kita mulakan dulu. Kawan-kawan kita tak nak, kita mulakan dulu. Suami kita tak nak, kita mula belajar dulu. Isteri kita tak nak, kita mula belajar dulu. Anak bini kita tak nak, kita mulakan dulu. Sambil-sambil kita doa, insya-Allah mudah-mudahan Allah lembutkan hati mereka, bukakan pintu hati mereka, timbulkan kesedaran dan keinsafan dalam hati mereka. Gitu. Perbuatan kita, nasihat kita tidak boleh memberi kesan apa pun, tak boleh memberi bekas. Jadi pakak-pakak ngaji, insya-Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jemput minum. Pakak-pakak ngajilah sahabat. Time cari duit, gunalah bahasa yang baik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa dia tu? Dah sampai dah? Dah. Pakak-pakak ngaji semua, belajar, abaikan makna yang benda-benda yang tak baik, jangan simpan dalam hati, tumpukan perhatian pada ibadah. Oh ya ke? Oh Kak Ati. Moga sihat, afiat, panjang umur, dimurahkan rezeki rohani dan jasmani. Oh Kak Ati kita pakak-pakak kita doakan Kak Ati kita, dan ada kawan-kawan yang lain boleh jadi. Hari ni hari ulang tahun. Moga-moga Allah memberikan umur yang berkah, insya-Allah Kak Ati. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam apa yang diusahakan, mudah-mudahan insya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sama-sama. Nanti pukul 1 ada kelas lagi Pukul 1 ada kelas.
Pukul 1 insya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang belum sarapan, jemput sarapan. Saya pun belum sarapan lagi. Sekejap lagi nak sarapan. 5 minit lagi lah. 5 minit lagi saya turun sarapan. Baik. Staf sini dalam 10 orang. Lebih kurang lah. Kerani dia 3 orang, 4 orang. Pekerja dia ada dalam 6 orang. Hijrah Makmur, bengkel Hijrah Makmur. Tanjung Minyak Perdana. Boleh baiki bas, lori, kereta. Boleh hantar sini. Masya-Allah. Kenderaan kita dibaiki, direpair oleh orang apa pomen-pomen yang belajar agama. Subhanallah. Jadi bengkel ni dia ada kelas pengajian untuk fardu ain, untuk pekerja dia. Subhanallah. Untung yang kerja sini. Untung kerja sini. Ilmu agama pun dapat, gaji pun dapat. Tuanlah dapat majikan yang macam tu. Jadi yang nasihat dan cadangan saya lah untuk majikan-majikan, kalau boleh kalian buat macam ni pun bagus. Andai kata kalian majikan, kalian bos, buat macam ni seminggu sekali pun tak apa. Bagi pengisian 45 minit untuk ilmu akhirat pekerja kita. Bila pekerja kita faham agama, bila pekerja kita kenal Allah, dia akan jadi takut. Bila dia jadi takut dengan Allah, dia akan jadi pekerja yang baik, dia akan jadi pekerja yang taat, dia tak akan jadi pekerja yang curi tulang, dia tak akan jadi pekerja yang pecah amanah, dia tak akan jadi pekerja yang menipu. Itu hikmah dia. Bila dia jadi pekerja yang baik, dia tahu kalau dia nak menipu, dia dah tahu hukum. Dia akan jadi pekerja yang lebih maju, dia akan jadi pekerja yang lebih baik, dia akan jadi pekerja yang lebih jujur. Tu ada bukti kawan kita, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Macam tu. Sebab kata setengah ulama, kita sebagai majikan, kita punya pekerja tu ibaratnya seperti anak-anak kita. Kita kena pastikan solat mereka, ibadah mereka betul. Kata sebut dalam, kita teringatlah dalam kitab apa dah, pekerja kita tu ibarat seperti sama hukumnya macam anak-anak kita. Sebab kerana kita memerintah dia, kita memerintah pekerja kita tadi. Pekerja kita tu duduk bawah rentahan kita. Sebab tu kita kena pastikan juga mereka tu pekerja ni macam anak kita. Kita kena pastikan dia sembahyang, pastikan dia tutup aurat dengan sempurna, pastikan dia belajar agama, kena bagi nasihat yang baik-baik kepada mereka. Walaupun dia pekerja kita, bukan anak bini kita je. Gitu. InsyaAllah Allah akan bagi keberkahan, Allah akan bagi keberkatan. Tu Abang Jasri kita. Kan tanggungjawab majikan kepada pekerja dia kena pastikan. Susah nak dapat bos yang macam tu, betul. Yalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesedaran kepada kita yang berpangkat jawatan. Kena fikir itu juga tanggungjawab kita. InsyaAllah. Okey sahabat, InsyaAllah saya nak end live. Nanti kita jumpa balik pukul 1, InsyaAllah pukul 1 nanti. Jadi kawan-kawan yang nak dapatkan kitab kelas-kelas pengajian secara berkala, ada kat bawah tu, ada dalam beg tu. 5 minit lagi 5 minit lagi saya bagi can 5 minit lagi. Kalau ada yang nak beli kitab ataupun apa-apa kat bawah tu, pakat-pakat doa PE, insyaAllah sama-sama doa, saling doa berdoa insyaAllah. Sewaktu saya baca doa, saya harapkan kalian aminkan. Saya harapkan aminkan. Mudah-mudahan Allah kabul doa yang saya baca itu, asbab amin daripada kalian orang-orang pilihan Allah ni. Harap mudah-mudahan dengan asbab amin yang kalian orang-orang pilihan ni, tetamu-tetamu Allah ni,
Amin, mudah-mudahan Allah terima, Allah kabulkan doa-doa yang saya bacakan. Mudah-mudahan saya saya banyak hijab. Itu sebab tu harap kawan-kawan amin bila baca doa, harap kawan-kawan amin, harap sangat amin daripada kawan-kawan semua ni, kerana kawan-kawan semua ni, kalian semua ni insan pilihan Allah, istimewa, orang yang mendapat perhatian khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mustahil kalian boleh duduk dalam majlis ilmu kalau tidak dipilih oleh Allah. Bila kalian dipilih oleh Allah, menunjukkan kalian orang istimewa sisi Allah. Jadi saya harapkan doa-doa ataupun amin, ucapan amin daripada orang-orang pilihan Allah ni. Mudah-mudahan insya-Allah. Okeylah, jumpa lagi insya-Allah. Nak berehat sekejap. Nanti pukul 1 mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi. Okey. Ada lagi 5 minit. 10:50. Alhamdulillah. Allah Taala pilih. Allah Taala pilih. Tak boleh lelaki tak dia pakai sutera nanti dalam syurga. Pakaian lelaki-lelaki itu daripada syurga. Waalaikumsalam. Lutfi Kurniawan. Daripada mana Lutfi Kurniawan? Nama macam Indonesia. Baik Azman, terima kasih Azman. Beg kuning tu tulis sutera. Oh ya ke? Yang sutera janganlah beli kalau untuk laki-laki. Dekat mana nak tengok? Join group. Kita ni kawan-kawan kita dalam TikTok ni ada group pengajian. Hadis tak ada. Hadis berlambak. Hadis berlambak orang baca. Hadis berlambak, tafsir berlambak orang baca. Tauhid, akidah, tasawuf ni jarang orang baca, kurang orang baca. Sedangkan di ilmu fardu ain, hadis tu fardu kifayah. Saya nak galakkan orang-orang ngaji fardu ain, mendahulukan fardu ain. Saya tak galakkan orang-orang awam macam kita ni mendahulukan ataupun menumpukan perhatian pada pengajian fardu kifayah, sedangkan dalam keadaan mereka meninggalkan fardu ain. Kelahid saya tak buat. Tak ada buat lagi kelahid. Tapi ada ustazah kita tu, ada ustaz kita tu. Sebab tu suruh kawan-kawan kalau nak tahu boleh duduk dalam grup, sebab kawan-kawan kita akan kongsikan juga. Selain daripada kelas saya, kawan-kawan akan kongsikan juga kelas-kelas fardu ain daripada ustaz-ustaz lain yang kita percayalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Umri ada buat kelas fiqh wanita tu, betul? Tu. Boleh klik tu. Bio yang nak masuk grup. Boleh klik bio Abang Jasri kita. Oh, ya ke? Bolehlah kalau lelaki beli bagi bini dia pakai. Tapi tak tahulah sutera betul ke palsu. Kalau sutera betul mahal. Kalau sutera betul mahal ni. Kalau sutera ori mahal. Macam minyak wangi lah, minyak wangi ori mahal. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Nanti kita jumpa lagi lah. Jumpa lagi. Nak minum jap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Masjid Bandar Perdana Kuantan Pahang. Insya-Allah.
Baluk. Oh, Ustaz Umri buat ceramah apa tu? Ceramah umum ke ataupun ada kelas bulanan ke apa Kak Ti? Dia buat kelas bulanan ke, jemputan bulanan ke ataupun macam mana? Ma'asalam fi aman. Oh, bulan tak silap. Kitab fiqh wanita. Oh, boleh ngaji tu, bagus ngaji. Pakar-pakar ngaji. Orang perempuan kena tahu khususlah bab haid, nifas, istihadah. Kadang-kadang suami kita tak pandai nak ajar kita. Kita lah kena belajar sendiri. Alhamdulillah. Ma'asalam fi amani syaikhuna Allah Rabbirhamhu Rabbi ruhi ya Rabbana. 12 1. Ni sekarang ni kalian tak ada kelas lain Tak ada kelas lain ke sekarang ni? Anak-anak murid Ustazah Yong. La ilaha illallah. Oh, tak ada Oh, pukul 9.30 tadi. Baik. Tak apalah mengaji mana-mana, asalkan ilmu yang kita belajar tu ilmu fardu ain, ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk kita fahami tentang amal ibadah yang bersangkut paut dengan diri kita. Kita ngajilah. Kalau benda-benda yang tak ada sangkut paut dengan ibadat kita sekarang ni, sunat kita belajar. Sunat kita belajar, contohnya sekarang ni sunat kita belajar bab haji, sunat kita belajar bab umrah. Tapi ada pun benda-benda yang wajib kita laksanakan setiap hari. Itu wajib kita belajar. Itu bukan sunat, itu wajib kita belajar. Itu jadi fardu ain bagi diri kita. Itu fardu ain. Kalau kita sekarang ni sebagai suami, kita kena belajarlah hukum menjadi suami. Kalau kita sebagai seorang isteri, kita belajar hukum tentang menjadi isteri. Sampai sempat dengar CP-CP tak apa, Syed. Terima kasih Syed hadir. Syed ada dalam grup tak? Kalau ada dalam grup boleh ulang kaji balik. Kuliah yang lepas-lepas yang tertinggal semua ada. Kita simpan. Semua ada kita simpan. Sebab tu kawan-kawan yang nak ikut kelas secara berkala boleh duduk dalam grup lah. Boleh duduk dalam grup. Boleh DM Abang Jasri kita, insya-Allah. Boleh DM Abang Jasri kita. Baik. Kalau rasa manfaat lah, kalau rasa ada manfaat, kalau rasa penting ataupun ada manfaat, bolehlah. Saya tak paksa pun. Saya tak paksa kawan-kawan duduk dalam tu. Cuma mudah nak tahulah info tentang kelas, cuti ke, ada kelas ke, aktiviti apakah, ataupun iklan-iklan yang sangkut paut dengan program apa ke. Tu je. La haula wala quwwata illa billah. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Tu. Abang Azman kita dah pinkan komen tu.
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay guys. Okay guys, nanti kita jumpa lagi guys. Ni kitab penawar ni. Siapa yang nak beli boleh beli. Kitab penawar ni siapa nak beli boleh beli. Kitab penawar ni kita ada baca di sini. Di kelas Duha Tanjung Minyak sana hari Khamis, tak pernah di Tredak Permai. Rasanya 3 tempat kita pernah bagi hati ni, 3 tempat. 3 tempat. 3 tempat kita pernah membagi hati ni, 3 tempat. Di Petronas, di Petronas ada baca kitab penawar bagi hati. Jadi siapa nak beli kitab, nak ikut kelas secara berkala, bolehlah dapatkan kitab. Kalau kalian dah follow saya, bolehlah klik butang tu notification tu, notifikasi tu supaya dapat isyarat lah. Dapat isyarat kalau live sedang berlangsung, kalian akan dapat jemputan lah, dapat jemputan. Fiqah, ngaji fiqah bagus. Fiqah fardu ain ni, kitab fiqah. Kitab fiqah fardu ain, kena ngaji. Hal-hal yang sangkut paut dengan ibadat kita kena ngaji. Tauhid kena ngaji, tasawuf kena ngaji, fiqah kena ngaji. Sebab benda tu semua sangkut paut dengan ibadat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mantap Abang Jasri. Terima kasih Abang Jas. Moga Allah sampaikan jodoh cepat. Moga Allah sampaikan jodoh yang sesuai. Faraid masuk dalam fardu ain juga ke faraid? Bagi orang yang bila sampai waktunya nak membagikan harta pusaka, jadi kena wajib kena tahu. Wajib kena belajar juga. Bila sampai waktu, maknanya nak membagikan harta tu, di situlah perlu ada ilmu. Jadi baiknya, eloknya kita belajarlah, buat persiapan. Walaupun tak ada hubung kait lagi dengan pembahagian harta pusaka, bila kita belajar tu jadi sunat, jadi lagi baik. Kita jadi tahu hak kita macam mana, cara pembagian harta macam mana. Kalau kita tak faham, nanti boleh jadi kita kata harta tu diberi dengan tak adil, dengan salah dan sebagainya, boleh jadi fitnah. Apa pun belajarlah, lagi baik. Belajar ambil tahu. Bila kita ada ilmu, bila kita faham, baru dia tak jadi fitnah. Baru tak jadi fitnah untuk diri kita. Okey, kita pukul 11 in live. Pukul 11 in live.